Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Karim. Mana sini? Dengar 121 121. Ni TikTok. Dekat ni. Kipas. Jauhkan kipas. Cuba matikan kipas jap. Matikan kipas jap. Belakang cuba tengok. Tutup sampai tutup. Kipas. Ini buka entek biar. Ini tak ada efek tu. Ini tak ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Hari ini hari Senin, kita buat yang terbaik. Subhanallah, untuk akhirat kita. Kita tingkatkan ibadah kita. Subhanallah, demi perjalanan yang terbaik di akhirat kita. Takkan ada rugi sahabat-sahabat orang yang buat benda baik. Wallahi, demi Allah, takkan ada orang rugi bagi mereka yang buat perkara baik. Takkan ada perkara rugi yang akan melanda kamu seandainya kamu menyebarkan perkara baik. Jadi jom kita sebarkan salah satu perkara baik. Jom kita sebarkan live ini. Subhanallah, kalau seandainya Allah terima ibadah kita pada saat ini, maka anda juga mendapat sebahagian daripada, anda juga dapat manfaatnya. Khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia memberi manfaat. Insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah yang maha besar. Kita tak ada apa-apa tuan-tuan. Ya Hayyu ya Qayyum. Dan subhanallah, dia yang maha hidup, dia maha berdiri sendiri tuan-tuan. Satu, kita bergantung pada Allah, tidak bergantung pada makhluk. Andai kita jatuh, kena ingat baik-baik, bukan kamu saja jatuh, bukan kamu saja susah, bukan kamu saja yang dalam kerugian. Ada sebagian besar manusia yang hidup di saat kamu hidup sekarang juga melalui perkara yang sama. Maka perkara paling mahal adalah apabila kamu sedar semua itu datang daripada Allah, maka kembalikan jiwamu, kembalikan fizikalmu, kembalikan jiwamu, kembalikan perasaan, emosimu kepada Allah SWT. InsyaAllah, sebelum fizikal kita dikembalikan kepada Allah besok. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan paling nak kongsi satu cerita. Ada seorang lelaki, sahabat-sahabat, subhanallah, dia ni businessman yang berjaya. Sangat kaya. Sangat kaya, rumah besar macam istana. Subhanallah, rumah dia besar. Tadi semalam baris pergi rumah sahabat, seorang sahabat. Allahu akbar, sangat kaya. Dalam rumah ada lift. Wah, hebat luar biasa. Dalam rumah tu ada lift. Hebat, alhamdulillah, kita banggalah. Orang-orang kita, apatah lagi, mereka ni adalah golongan-golongan agama. Ustaz-ustaz kita kan. Tapi jangan cakap penunggang agama. Asalkan ustaz kaya sikit penunggang agama. Mereka ni usahawan-usahawan yang berjaya. Mereka ni adalah usahawan-usahawan yang bermati-matian untuk membina kerjaya. Kita bangga. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Asalkan orang agama kaya je penunggang agama. Asal orang agama kaya je tipu orang. Alah. Ini mesti makan duit madrasah. Ini attitude kita lah. Ni seorang lelaki ni sangat kaya tuan-tuan, sangat kaya. Kereta besar, rumah macam istana. Allahu akbar. Satu hari, bisnes ni dah nampak tanda-tanda akan jatuh. Dia mula, perniagaan dia makin lama makin merosot. Subhanallah. Pelaburan-pelaburan dia boleh berlaku serentak ni, tak jadi. Projek dia tergendala. Kontraktor yang dilantik tipu. Bahan makin mahal, kontraktor semua makin merosot. Kemudian dia cari kenapa merosot ni? Kenapa merosot? Dia pun buat mesyuarat besar dengan semua dia punya tim management, pengurusan, tim keuangan. Dia bincang macam-macam tim lah.
Pagi ni dibincang dengan tim marketing. Petang nanti dibincang dengan tim pengurusan. Keesokan hari bincang dengan tim kewangan. Semua tim dibincang-bincang. Allahu Akbar. Masing-masing ada jawapan lah. Harga barang semakin naik, kita deal dengan pihak yang bagi kita projek, kita dah masuk satu harga. Kemudian tiba-tiba harga barang naik, kita di luar kemampuan kita. Macam-macam lah. Kewangan bagi tahu bahawa pihak yang kita berhutang nak kena bayar, mereka tak nak tangguh. Tim marketing kata kita dah buat terbaik, dah buat pelaburan di TV, dah buat pelaburan di billboard. Subhanallah, dia macam bisnes dia ada. Tapi dia merosot. So, dia dah bincang semua tapi bisnesnya merosot. Di luar kemampuan dan ekonomi dia bukan kawalan kita. Subhanallah. Bila awak nak hantar ujian dia bukan fikir kita ni apa kan, dia njut kita. Kan? Subhanallah. Kemudian tapi alhamdulillah orang ni dia memang orang yang jaga amal, dia memang jaga solat dah, dia memang solat jemaah. Paling tidak subuh dia mesti ada. Kan kat taman tu, masjid kat taman dia pergi ada, mesti ada. Satu hari dia jumpa imam ni. Dia kata imam, dia ni banyak sponsor masjid. Masjid yang dia semayang ni dia banyak sponsor masjid. Jadi dia ada hubungan yang baik lah. Ini yang penting ketika kamu berada ke atas, baik dengan semua orang. Ketika kamu berhadapan dengan masalah, ramai orang kan nak pinjamkan telinga mereka. Itu mahal tu. Kita tak nak orang jilat kita. Penjilat banyak. Ini biasa orang politik lah. Dikelilingi oleh orang yang penjilat, besok dah jatuh seorang pun tak ada. Kita nak jadi orang beriman. Jatuh, bangkit, maju, tewas, semua ada orang dekat dengan kita. Sebab kita sayang orang yang Allah sayang orang tu. Dihadirkan orang tu dalam hidup kita. Maka dia cakap dengan imam, dia kata dia ada sedikit masalah lah. Dan perdagangan ni makin merosot apa tu. Imam ni kata saya pun bukan businessman, saya pun tak tahu tu. Dan Datuk, saya pun tak tahu tu. Tapi boleh tak Tok saya kenalkan dengan guru saya. Guru saya ni, saya belajar dulu, ni adalah guru saya yang banyak bantu saya. Dia kata alhamdulillah lah, kalau ustaz boleh bantu saya, alhamdulillah, kenalkan pada guru pun okey. Jadi diaturkan pertemuan dengan guru ni. Dan seorang guru yang Allahu Akbar, yang sangat alim, yang duduk di pendalaman Allahu Akbar. Maka berlakulah pertemuan, bincang, borak. Kemudian kontraktor ni yang berjaya ni, kan dia pun cakaplah, dia kata ustaz, saya nak minta maaf ustaz, saya ni sebenarnya ada banyak masalah, bisnes saya tiba-tiba jatuh. Tapi tuan guru ni tahu orang ni sebelum memang dia suka derma, dia suka sedekah. Orang ni orang baik, alhamdulillah. Kan? Maka dia kata pada kontraktor ni, dia kata beginilah. Kan? Dalam hidup ni, kalau kita cari apa saja, kan, isu kita cari, memang macam-macam jawapan kita jumpa. Macam-macam orang akan bagi jawapan. Hari ni pun saya boleh bagi macam-macam jawapan. And anda boleh cari alasan untuk kenapa anda jatuh. Tapi saya nak minta satu perkara je anda buat. Apa dia kata? And ada seseorang dalam hidup anda yang anda kalau jaga dia, Allah muliakan kamu. Itulah mak ayah kamu. Kamu cari macam-macam, pergi balik pada dia. Walaupun anda main baik dengan dia, anda tingkatkan kebaikan tu. Anda muliakan orang ni. Anda minta mak anda doakan untuk anda. Anda minta mak anda minta pada Allah pada waktu-waktu mustajab tu paling penting. Di balik dia jumpa mak dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Berapa ramai orang cari jawapan. Kan? Sehingga tercipta alasan. Kenapa kita tidak berjaya, kenapa kita tidak maju, kenapa kita ada banyak masalah. Rupa-rupanya, subhanallah, ada seorang insan yang doanya sangat mustajab yang kita lepas peluangkan. Pinggirkan. Kita sibuk cari ustaz sana, ustaz sini. Cari ulama sana, ulama sini. Sedangkan mak kita, kan, doa dia lebih mustajab dari doa ustaz tu. Ustaz ni popular, kalau turun ada 1,000 orang. Dia popular pun bukan lahirkan kau. Dia hebat mana pun bukan dia yang besarkan kau. Jadi doa dia untuk engkau tak sehebat doa seorang insan yang mengandungkan kau, yang sakit sehingga hampir hilang nyawa untuk teran lahirkan kau, yang besarkan kau dengan kepayahan penderitaan. Dia gadaikan tidur dia untuk besarkan kau. Dia gadaikan suapan nasi kat mulut dia untuk dapatkan pastikan untuk suapan tu masuk kat mulut engkau. Dia berpanas, berhujan demi mencari rezeki untuk besarkan kau. Dia meminjam tebalkan muka untuk besarkan kau. Dia tak beli baju gaya untuk pastikan kau merasai nikmat gaya-gaya. Dia buat kuih gaya untuk pastikan kau dapat jamu kawan-kawan kau. Tiba-tiba bila kau dah maju, doa mak kau, doa bapak kau pinggirkan. Doa mak bapak kau ketepikan. Konon-konon ulama tu lagi besar, ustaz tu lagi hebat, lagi mulia.
Nampak tak kita? Jadi tuan guru ni hebat. Dia kata, bukan doa saya yang kamu kena kejar. Bukan doa saya yang kamu kena cari. Bukan kemuliaan saya yang kamu kena pandang. Tapi carilah mulianya seorang ibu dan ayah. Siapa pun mereka, apa pun level mereka, apa pun status mereka, doa mereka tetap mustajab. Balik pergi cari doa mereka. Maka kontraktor yang berjaya ni, yang sedang menghadapi kesulitan yang sangat dahsyat, dia cari mak bapak dia. Dia bukan tak baik dengan mak bapak dia, tapi dia jarang sekali, mungkin tak pernah pun minta doa bapak dan mak dia. Dia balik, dia minta mak bapak dia doa. Alhamdulillah tuan-tuan. Taklah Allah bagi macam tu, pak je. Satu demi satu masalah dapat selesai. Dan daripada orang tak bayar hutang bertahun-tahun, akhirnya bayar hutang. Daripada kerajaan yang tak bayar, kan, projek dah buat, tak bayar, sangkut-sangkut berbulan-bulan, kata 3 bulan boleh bayar. Naik, drag, akhirnya bayar. Subhanallah. Tukar pengarah ni pegang agama. Pengarah ni takut Allah daripada takut makhluk. Pengarah ni tak peduli pergi mampus apa arahan menteri ke, arahan exco ke siapa. Ni berhutang kena bayar dulu. Kan? Dia kejar Allah, bukan kejar makhluk. Dengan dia menjadi ketua dalam organisasi tu, semua yang tak bayar dibayarkan. Memang ada makhluk macam tu. Memang ada orang macam tu. Kan? Allahu Akbar. Akhirnya dia dapat selesai banyak masalah. Nampak tak? Hanya dengan nasihat seorang insan yang hebat, bawa kita dekat dengan mak bapak kita. Berapa ramai macam tu? Kita sibuk cari alasan, cari jawapan. Kan? Sebenarnya kita ada insan-insan hebat dalam hidup kita yang kita pinggirkan, yang kita buat tak tahu, yang kita sibukkan orang lain, yang kita muliakan orang lain, yang kita agung-agungkan orang lain. Kita masuk politik bukan main hebat, kita angkat-angkat YB. Macamlah YB tu meneran melahirkan korang. Macamlah dia bagi kau nasi. Macamlah tangan dia suapkan nasi kat mulut kau. Allah, ada orang boleh bergaduh mak bapak hanya kerana beza parti. Kan? Kau taat kau tak asuk kepada pemimpin kau, sampai mak bapak kau yang besarkan kau dengan penuh kepayahan, penderitaan, kesengsaraan, yang korban segala-galanya, kau pinggirkan, kau tinggalkan, kau sepikan dia. Hanya kerana kau berbeza parti, berbeza bendera. Kan? Kadang-kadang kita punya pemikiran ni sangat bangsat, sangat lembab, sangat bodoh. Kan? Belajar tinggi sampai ijazah. Ada yang buat master, ada yang PhD. Nampak tak? Kerana parti, mak bapak kita sayang. Tak kisahlah dia parti apa sekalipun. Dan dia mak bapak kita, dia lebih mulia daripada semua orang. Tak ada YB lahirkan kita. Tak adalah YB yang bangun dan besarkan kita. Yang kita tak asuk pada dua orang apa hal. Nampak tak? Mak bapak kita berempat-pulas. Dia menaga tepi jalan kena angkat. Subhanallah. Orang yang angkat tu, YB yang arahkan atau siapa yang angkat tu, itulah orang kau sokong hari ni. Mak bapak kau dulu kena kejauh. Kan? Allahu Akbar. Nampak tak? Mak bapak always number one. Boleh faham? And our parents always number one. It's not ulama, ustaz, YB, siapa saja. Kadang-kadang orang semangat cakap dengan saya, kita tak boleh baris, kita kena pertahankan parti kita. Parti apa? Kau menaga, siapa nak tolong kau? Kau tak ada lesen, kau kena angkut. Betul lah Pak Riz, tak ada lesen kena angkut, tapi orang lain tak angkut pun. Nampak tak? Contoh permudahkan kerja orang. Kan? Allahu Akbar. Tak suruh, tak buat kerja. Tak komplain, sampah tak angkat. Tak bagi tahu, longkang tak diuruskan dengan baik. Daripada atas sampai bawah, semuanya tinggalkan Allah. Daripada atas sampai bawah, semuanya engkar dengan perintah Allah. Semua nak kerja senang. Kadang-kadang saya tengok sapu-sapu sampah ni, kan, lebih banyak main handphone, duduk bawah pokok, kan, main handphone daripada buat kerja. Kita kena ambil beli mesin bumbuk sini, kita kena mesin. Ini attitude kita hari ni. Subhanallah. Bila orang tegur, orang tu salah. Bila orang tegur, tu yang sahat. Bila orang tegur, orang tu tak betul. Hari ni dia tak boleh tegur orang, kan, tapi kita tak peduli. Orang tak suka kita tak apa, janji Allah suka kita. And benar adalah benar, salah adalah salah. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala semua. Jadi mesej kita pada detik saat ini, kalau anda lalui apa saja kesulitan dan kesusahan pada saat ini, anda cek balik hubungan anda dengan mak bapak. Anda pergi cek balik networking anda dengan mak bapak. Kan? Dengan ustaz bukan main kau cium tangan-tangan dia. Kan? Bau kulau jamban pun kata bau dia bagus. Bau ni aku tak pernah bau lah. Ini bau syurga ke? Kepala otak kau. Nampak? Mak bapak kau pergi cium tangan dia lah. Nampak tak? Kau pergi peluk dia lah. Kan? Kau minta ampun kat dia lah. Subhanallah, ni bukan gua-gua tau. Kadang-kadang kita minta khilaf ni besar sangat. Kita minta sasar jauh. Allahu Akbar. Orang yang berempat-pulas tu yang kau singkirkan. Ni dalam kehidupan kita sama je. Kan? Macam saya di madrasah ni. Saya suka cerita pasal madrasah ni. Syok. Kan? Kita berempat-pulas jaga anak orang, kita pula yang kena maki. Kan? Kita berempat-pulas jaga anak orang,
Kan? Dia sakit perut, kita yang pergi bergegas pergi jumpa doktor. Anak kita sakit perut, kita boleh tangguh lagi. Anak orang jangan. Dia punya kita salah satu, 10 kebaikan kita lupa, orang lupa. Ni orang zaman sekarang nyabat gila. Anak saya sakit. Kan? Duduk kat sini tak boleh ke nak pantau. Gila. Nampak tak? Kenapa tak bawa pergi klinik? Anak saya kata dia sakit perut. Kan? Kenapa tak bawa pergi klinik? Tak boleh main letak minyak kat anak saya. Kita letak minyak cakapak je. Bukan letak kapak. Kan? Kalaulah kita letak minyak tanah tu lain. Faham tak? Faham tak? Dah tahu anak tu tak boleh kena minyak cakapak. Kan? Pergi hantar kat kolej-kolej eksklusif lah. Kan? Insurans pun tak ada. Kita nak beratur kat hospital besar tu sampai 4 jam, 3 jam. Masuklah insurans. Senang. Kan? Supaya anak sakit ni kita turun ke hospital swasta. Lepas tu call bapak dia, okey, angkat dah anak, pergi jaga anak kau. Wah, salah sikit. Dia punya gembat macam kita ni. Buka pusat pelacuran. Ini bukan gurau ni. Ini besar ni. Saya bawa balik daripada Persatuan Tafiz. Mesyuarat Persatuan Peringkat Kebangsaan. Macam-macam cerita lah. Kan? Jangan salah sikit. Allahu Akbar. Ini pun zaman nak bangunkan orang. Nak tarbiah orang, nak bimbing orang. Bukan senang tau. Kan? Dia punya cerita kadang. A to Z. Allahu Akbar. Jadi balik kepada orang yang... Satu kita hidup ni tuan-tuan. Cari orang yang Allah sayang. Cari orang Allah sayang. Macam mana Pak Riz? Kita bukan kenal. Bukan ada cop kat kepala dia. Kan? Jadi kamu kena jadi orang yang Allah sayang dulu. Doa kamu mustajab. Doa kamu doa yang mahal. Macam nak tahu kamu ni Allah sayang? Bila kamu buat apa yang Allah perintah. Bila kamu buat apa yang Allah suka. Bukan buat apa orang suka. Buat apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka Pak Riz? Bila orang tidur kau bangun tengah malam, kau tahajud, kau solat dan sujud pada dia. Apa yang Allah suka Pak Riz? Bila orang semua pegang handphone, kau masih lagi pegang Quran. Di saat orang banyak baca status, baca WhatsApp, dan tengok Instagram, engkau masih lagi pegang Quran, baca dah 2 juzuk hari ni. 1 juzuk engkau baca Alhamdulillah. Engkau dah jumpa surah Yasin. Engkau dah jumpa surah Al-Mulk. Engkau dah jumpa surah Maryam. Engkau dah jumpa surah Al-Kahfi. Alhamdulillah. Subhanallah. Engkau buat apa Allah suka. Maka Allah akan hadirkan orang-orang yang Allah suka, Allah sayang dalam hidup engkau. Pak ni macam mana saya nak tahu Allah sayang saya? Bila engkau dengar Bilal, bila muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kau dah tak ada dunia lagi dah. Hati kau dah tutup dengan dunia. Kau datang masjid. Engkau bergegas masjid, bukan kau duduk lagi kat kedai makan. Kena faham ni. Bila Allah dah panggil kau masih lagi kat kedai makan nak makan. Kan? Kecuali lah kau betul-betul lapar. Ketika kau solat nanti, perut kau bunyi keruk-keruk satu masjid dengan kau. Engkau memang tak boleh berdiri kalau lapar. Subhanallah. Aku heran masa puasa boleh pula lapar. Allahu Akbar. Orang nak, di saat orang nak bagi salam, baru kita masuk masjid. Di saat Allahu Akbar, baru kita nak sampai. Tergesa-gesa ambil wuduk. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak sahabat? Kan? Jadi kita nak jadi orang yang Allah sayang. Ini matlamat besar kita. Nak jadi orang yang Allah sayang. Nak jadi orang yang Allah sayang, kau sayang mak bapak kau. Nak jadi orang yang Allah sayang, kan? Engkau cek hidup engkau sekarang. Nak keluar RM1 pun bergetar-getar tangan nak sedekah orang. Macam mana? Nampak tak? Hari ni dah sedekah tak? Hari ni dah bersedekah tak? And saya ni, bila buat live lama, saya bagi tahu. Sebelum saya ingatkan, sedekah subuh. Sama nak pergi kubur, tak sedekah-sedekah. Nampak? Letaklah tabung kat rumah. Lepas solat subuh, sebelum subuh masukkan. Lepas tahajud tu masuk RM1, RM50. Tak ada masalah, tak ada masalah. Niat. Besok kita meninggal, sedekah tak sampai lagi. Tapi dah niat kan? Sampai. Innama amalu biniat. InsyaAllah. Ini yang asyik cakap tak buat apa-apa. Kadang-kadang saya banyak follower, miskin-miskin yang banyak sedekah. Yang kaya-kaya nak tunggu setahun sekali sedekah. Lepas tu kecoh satu dunia. Kan? Subhanallah. Engkau boleh belagak, engkau boleh bertukar jadi ustaz. Kan? Sekarang cerita ustaz macam-macam. Gaba orang lah, pegang orang lah, gambar lucah lah. Ambil gambar lah, cakap lucah lah. Macam-macam hari ni. Kita boleh. Ada 1000 orang kata kita baik. Allah peduli apa? Orang kata kau baik. Allah tahu siapa engkau. Simple hidup ni. Hari ni aku pakai serban, aku pakai jubah. Aku pegang tasbih, aku pergi mana-mana orang kata, oh ini orang alim. Nampak tu sekali je. Tukar. Ini pakai cap, pakai t-shirt ni. Ini mesti musibat bangsat ni. Sampah mana cakap agama ni? Bodoh punya orang cakap agama. Simple orang nilai kita. Betul tak? Betul tak? Takkan kau nak bagi video kenapa kau buat? Kan? Manusia tu manusia durjana yang Allah tak kepandang di akhirat. Nampak tak? Biarlah setiap ibadah kita tersembunyi. Pandangan orang kat atas kita itu hak dia. Yang dia patut takut pandangan Allah kat atas dia. Ketika dia sibuk memandang orang, Allah sedang pandang dengan murka. Jangan kita, sahabat-sahabat, dengar baik. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah dengan pakaian murka dia. Mampus kita. Jangan kita jumpa Allah dalam pakaian murka dia. Habis kita. Kau ustaz ke, ulama ke, tuan guru ke, Allah peduli apa?
Jangan belagak, jangan sombong dengan apa yang kita ada. Semua ni sia-sia kalau dalam hati kita penuh kotor. Allahu Akbar, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kau jangan nampak orang pakai skirt, perempuan pakai skirt, pakai baju nampak spender, nampak berang, kau cakap apa nak jadi? Teruk. Engkau daripada kau tunjuk dia yang 9 jari tu pergi kat engkau, baik engkau ambil 10 jari ni, kau hadapkan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak remaja tu yang pakai yang seperti itu, ya Allah, kau muliakan. Kau tahu tak? Tak kurang sikit ni sahabat-sahabat yang dulu asal usulnya pakai macam tu. Saya ada seorang kawan, tudung labu pakai purdah hari ni. Kawan saya belajar di US. Dulunya pakai baju, nampak spender, nampak punggung. Kita tengok telan air liu, terkeluar kahak. Meleleh hidung, air mata dengan air telinga meleleh. Tengok, cantik. Kawan saya ni cantik. Orang yang cantik. And pakaian dia, subhanallah. And western, nampak tak? Tapi ketika dia western tu, ketika dia lalai tu, ketika dia liar tu, dalam hati dia pernah berbicara. Ini di sini cerita kat saya. Ya Allah, hadirkan seorang lelaki yang boleh pimpin aku. Nah, ketika dia lalai, main isap rokok, lepak kaki disko. Siapa-siapa pernah main disco, siapa-siapa pernah main pub, siapa-siapa pernah main semua tempat ni, karaoke dan contohnya. Kita tahu, kita semua pernah lalai. Tapi Allah bagi kita hidayah hari ini, kita berada kat mana, kita tahu. Jadi jangan kita hina orang yang satu ketika kita pernah berada kat tempat tu. Sekarang kau jadi ustaz kan, dulu kau belajar macam mana? Dulu kau belajar pondok macam mana? Dulu kau belajar pondok macam mana? Kau pegang tasbih, zikir. Jadi kau jangan hina orang di saat kau pernah hina satu ketika dulu. Sahabat saya hari ini, ya Allah, subhanallah, pakai tudung labu, anak semua tudung labu. Pakai pudar, suami dia orang alim. Suami dia pakai jubah setiap hari. Subhanallah, siapa hadirkan? Siapa hadirkan? Tok Penghulu, Tok Imam, PM, CM, KTM, ATM. Siapa hadirkan tu? Allah. Jadi kau jangan hina orang yang kau nampak hina pada mata kau. Hina pada mata kau belum tentu hina di sisi Allah. Mulia pada mata kau belum tentu mulia di sisi Allah. Uwais Al-Qarni, penduduk kampung dia pun tak kenal siapa dia. Hanya kenal dia orang miskin. Tapi Allah angkat dia, Allah muliakan dia. Seluruh penduduk langit dengan muji-muji dia. Bukan sebab ibadah dia luar biasa. Bukan sebab zikirnya hebat luar biasa. Dia sendiri tak pernah temu Rasulullah, sedangkan dia hidup di zaman Rasulullah. Dia bukan sahabat Nabi, dia tak pernah jumpa Nabi. Tapi Nabi sebut dia, sebab penduduk langit sebut dia. Dan Allah bagi pengetahuan itu pada Nabi SAW. Allahu Akbar. Hanya kerana dia muliakan mak bapak dia. Dia muliakan mak dia. Jadi kita tak perlu tunggu jadi guru, jadi ustaz, jadi tuan guru. Tak perlu tunggu nak jadi orang alim. Siapa-siapa yang muliakan bapak dia, dia ada akaun tersendiri di sisi Allah. Siapa-siapa yang menjaga mak bapak dia dengan kasih sayang, siapa-siapa menjaga mak bapak dia dengan penuh rindu dan penuh keikhlasan, insya-Allah. Ini Allah jamin, bukan saya, Nabi yang cakap. Mereka akan selamat ke akhirat. Subhanallah. Jadi siapa pun anda, sakit mana pun kamu, derita mana, sengsara kamu, jaga hubungan dengan bapak. InsyaAllah. Tadi pagi saya jumpa. Minum-minum, kan? Subhanallah. Di kedai minum tadi saya jumpa. Kan? Dia kata, Pak Riz, saya nak nak korban untuk mak saya. Nampak tak? Orang susah bukan orang senang, tapi bila ada azam, Allah mudahkan. Bila ada azam, Allah mudahkan. Orang miskin tentang korban. Orang miskin korban. Kita yang kaya fikir nak cari paling murah. Oh, bengok kau. Bahasa baru tau. Engkau kaya, engkau cari korban paling murah. Ini marah cara lembut. Engkau kaya, engkau cari paling murah. Pak Riz, ada tak Kemboja? Ada tak kat India? Ada. India kita RM250 satu bahagian. 1,000 lebih je kan? 1,000 apa? Lembu. 1,900 India. 1,700. Kita buat korban di negara India 1,700. Kalau engkau kaya, engkau banyak duit, kau jangan ambil yang paling murah. Nak present kepada Allah, as a presenter, you must present the best you have. Ini kalau orang kampung aku, kalau marah dia memang cakap bahasa Inggeris. And as a presenter, you must present yourself. Be the best, beat the rest. Yang terbaik yang kamu ada. Kamu banyak duit. Saya wujudkan negara India tu supaya ada orang yang kurang kemampuan untuk kat Malaysia. Malaysia dah main 800-900. 1,000 lebih sebahagian. Seekor lembu kadang 7,000. Kalau 7,000 tuan-tuan, satu bahagian 1,000. Betul tak? Kalau 900 lebih, nak dekat 7,000, 700 satu bahagian. Jadi bagi orang yang pendapatan tak seberapa tapi dia ada keinginan nak berkorban, nak lakukan korban, maka dia pilih negara-negara yang miskin, kan? Tapi lembu kat sana masih murah. Pasal negara India kita ada 1,700 tadi. 1,700 lebih kita ada. Tapi kalau anda orang kaya, pendapatan anda juta-juta, kau janganlah kau pergi Malaysia dulu, lepas tu baru kau buat kat India.
Engkau buat kat Malaysia ataupun kau buat kat Kamboja. Baru cantik. Nampak tak? Ini kau punya duit kau hantar kat India tapi kat Malaysia kan apa kedana susah hidup kan. Tapi saya yakin kat Malaysia insya-Allah lembu banyak korban. Allah Alam. Ada soalan? Kita bagi soalan yang pertama insya-Allah. Daripada TikTok, Arin Mas. Arin Mas. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ada wabarakatuh. soalan, mohon pencerahan makna tersirat mengenai mengesahkan Allah Taala. Ini dari sudut fiqah maksudnya lain. Daripada kalau kamu belajar tauhid lain. Nampak tak ya? Bila kamu belajar sifat 20, asasnya maknanya lain. Bukan makna lain, maknanya penarifan dari bab tauhid tu berbeza. Kan kalau kamu belajar ilmu tauhid, pandangannya dia punya tafsiran tu, dia ada tafsiran, dia bukan makna, dia memberi makna. Kan mengesakan Allah bukan kata tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Mengesakan Allah daripada ujung rambut sampai ujung kaki, setiap perbuatan kamu hanya untuk dia. Itu mengesakan Allah. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, daripada setiap perbuatan kamu. Hatta masuk tandas, keluar tandas, mandi, semuanya kerana dia, kerana dia, kerana dia. Itu mengesakan Allah, bukan bab solat je. Kita mengesakan Allah setiap masa sampai kita takut dengan azab Allah. Kita takut Allah murka. Ada perasaan tu tak? Itu mengesakan Allah. Kita ada perasaan tu tak? Sedap kau tanya orang. Aku memang ini, kau lanyak pemimpin contohnya. Kau lanyak orang, aku setakat bos ni, aku boleh apa pergi mampus lah. Kan, aku tak ada heran lah. Tak kerja ke sini, aku boleh pergi tempat lain. Posyok kau cakap depan bos. Assalamualaikum bos, selamat pagi. Nampak? Kita gembat orang selamba je. Mana kita ni duduk sebagai fakir, sebagai hamba? Mentauhidkan Allah itu, bila kita letakkan Allah di atas segala-galanya. Malah kita cinta Allah itu mengatasi cinta kita pada makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa itulah bini kau, bini aku, bini siapa-siapa pun ajak pergi shopping. Kau nampak? Kau berani nak tolak? Bang, kita ni bang nak beli makan ni siap bang. Sekejap lah saya pergi masjid. Alah awak ni, anak dah lapar bang. Anak awak dah lapar, awak apa salah? Beli dulu lah. Dah beli bil. Nampak? Ujian dia pasti datang. Untuk hidupkan jalan ihdinas siratal mustaqim tu, ujian mesti datang. Apa dia? Orang mengaji akan diuji. Tu bahasa Cik Mat, sedap. Orang mengaji akan diuji. Ujian ni lagi besar. Bila kau kenal Maha Besar, ujian tu mesti besar. Engkau kenal Allah itu Maha Besar, ujian tu mesti besar. Allahu Akbar. Subhanallah. Nak fahamkan ya Hayyu, ya Qayyum. Nak fahamkan ya Fatah, ya Razak. Aku pening kepala dah. Allahu Akbar. Aku tak tahu macam nak buat dah. Aku dah macam-macam dah. Produk aku tak boleh jual lah. Aku berheran lah. Ya Allah. Satu-satu ejen letak. Tak nak jual lagi. Aku pening kepala. Jadi kau tak faham ya Fatah, ya Razak tu. Kau tak faham ya Fatah, ya Razak tu siapa? Nampak tak? Kalau kau faham dia yang bagi rezeki, dia buka rezeki untuk engkau tak akan habiskan masa untuk bebel, untuk melarat-larat, mengengek-ngengek, entak kepala kat dinding. Kau pergi hadap dia je. Engkau hadap dia je. Engkau minta, ya Allah, hanya pada engkau aku berserah. Ni nampak berserah ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa maksud dia? Berserah tapi bebel kat orang. Berserah tapi nyalahkan orang. Berserah tapi hentam orang. Apa benda? Berapa ramai orang macam aku ni buat live tapi penipu. Fasik. Nampak tak? Munafik pun ada berlambak. Nampak tak? Oi, baik Pak Riz ni, hebat dah. Awas saya tahu siapa aku. Menipu ke tak? Berbohong daripada kata-kata. Kan? Fitnah orang tapi hentam buat fake. Oh, Allah Akbar. Saya pernah jumpa satu orang ni. Minta maaf lah. Dia hutang saya. Dia hutang saya RM1,000. Tak nak bayar. Saya pun takkan kejau dia. Tapi bila saya buka Facebook dia, cerita bab agama. Kau gila, bagus ni. Dahsyat. Hutang tak nak bayar. Macam nak cakap? Kan? Takutlah. Jangan kau jumpa Allah dengan pakaian murka dia. Allah Akbar. Kita kenal. Saya secara peribadi memang banyak dosa. Banyak silap, banyak salah. Banyak khilaf dalam hidup ni. Ambillah kata dan bicara saya. Jangan pandang saya. Saya ni bukan orang untuk dipandang dan dimuliakan. Kita manusia biasa, sampah. Kita ni adalah orang yang penuh dengan dosa dan dosa. Setiap hari kena taubat. Setiap hari kena banyak istighfar. Setiap hari kena sujud pada dia sebelum kau tak ada peluang sujud lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Bila kepala kau tak boleh letak lagi kat lantai, masa tu baru kau faham. Allahu Akbar. Hidup kau seakan-akan sudah tidak bernilai. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Jangan tunggu sampai kena salai. Allah. Baiki dulu perkara yang lalai. Subhanallah. Kan? Allahu Akbar. Next. Daripada TikTok Arin Mas. Assalamualaikum Pak Riz. Assalamualaikum.
apa yang perlu dilakukan agar kita istiqamah bertawaduk kepada Allah Taala? Istiqamah ni sahabat adalah hidayah Allah. Allah tak bagi pada semua orang dapat istiqamah. Ada orang dia berubah, kemudian dia buka tudung balik. Dah biasa kita dengar. Dia dapat suami yang baik, dia tinggalkan kerja dia. Kemudian bila bergaduh, dia kembali pada kerja dia yang banyak maksiat. Istiqamah ni Allah punya. Allah bagi pada siapa Allah nak bagi. Sebab tu kita mesti ada networking dengan Allah. Setiap hidup kita perlu keihsan Allah. Jangan berlagak dengan dah pakai tudung, mula cerita hal orang. Ada seorang tu saya kenal, ketika dia tinggalkan dunia maksiat dia, dia mula tukar pakaian dia mula kutuk orang. Yang dulu satu ketika dia pernah duduk kat lobok tu. Dia pernah duduk kat lembah maksiat tu. Hari ini bila dia berubah, dia kutuk orang tu. Ini tak betul. Ini adalah pandangan silap kepada sebuah kehidupan. Allah angkat engkau bukan untuk engkau hina orang. Engkau nak hina orang, kau tahu ke engkau dah dimuliakan? Konon-konon engkau dah beri hidayah. Engkau tahu ke itu nikmat atau istiraj? Berapa ramai orang yang ulang-alik ke masjid tapi Allah tak terima? Kau jangan buat gila. Berapa ramai orang solat tapi sia-sia? Bukankah kita pernah jumpa hadis Nabi yang sahih sepanjang Ramadan kata berapa ramai orang puasanya sia-sia sekadar lapar dan dahaga? Nampak tak? Kau nak gurau-gurau. Berapa ramai orang pergi haji, bawa balik haji, perkataan haji, bawa balik pakaian ihram, tapi tak bawa balik pandangan kasih sayang Allah. Dia tidak balik bersama dengan kasih sayang Allah. Kau jangan buat gila. Haji tu semua dapat. Balik haji memang dapat haji. Takkan dapat doktor pula. Takkan dapat IR. Dapat haji lah. Tuan haji. Satu dunia bagi kau haji. Allah pandang kau tak? Masa kau pergi haji tu kau buat apa? Engkau banyak tidur ke? Engkau banyak ibadah ke? Engkau cerita hal orang ke? Nampak tak? Engkau baran, kau marah. Kat situ pun kena marah. Kau baran. Lambat sikit kau bengang. Engkau maki mutawif. Nampak? Lambat sikit kau dapat salahkan orang. Macam-macam kau cakap. Engkau ambil batu kau baling penuh geram. Bukan baling jin, bukan baling iblis, kau baling orang. Kan? Panas sikit kau mengeluh. Panas sikit kan kau dah mengengek. Allah Akbar. Kemudian kau balik dengan pakaian ihram tu, simpanan beg. Mengesahkan kau dah menggunakan fardu haji. Kemudian pakaian haji pun tersebar di seluruh pelosok dunia. Adakah itu menjamin bahawa Allah akan memandang kamu, mengangkat kamu? Jangan main. Hidup ni jangan main, tuan-tuan. Sebab itulah dalam hidup ni kan, sebelum kamu berada di satu level yang lain, kamu akan berada kat level yang Allah akan uji berterusan. Subhanallah. And pergilah masjid. Belajarlah and pelbagai kelas pengajian yang ada di masjid dan di surau. Jangan pandang rendah ustaz-ustaz yang datang mengajar tu. Kadang-kadang dia punya ilmu lebih tinggi daripada ustaz-ustaz popular. Saya tahulah. Sebab saya berkawan dengan banyak orang yang keluar masuk TV ni. Saya ada seorang kawan yang sangat terkenal, YouTuber yang terkenal, seorang ustaz yang hebat. Dia sendiri mengadu saya. Ni kawan saya baik ni. Dia kata, Pak Riz, kau tahu tak? Ada orang ni, dia tanya hukum kat aku. Dia nak jawab tu, dia tak tahu. Dia tanya hukum kat aku. Aku yang terang kat dia. Bunyi teruk sekarang di zaman. Nampak tak? Semua popular tapi tak tahu hukum hakam. Tapi mengaku ustaz. Kadang-kadang dia belajar bukan level untuk boleh jatuhkan, boleh kupas hukum. Kan? Tapi dia nak cakap pasal tentang hukum sebab itu menandakan dia lebih alim. Dia lebih warak. Nampak tak? Jadi sahabat, biarlah kita orang biasa-biasa. Kata ulama' jami' dan sami', biarlah sedikit amalan kita tapi berpanjangan. Buatlah dua rakaat daripada 8 rakaat, daripada 12 rakaat, tetapi kemudian ni kamu tak mampu bertahan. Buatlah 2 rakaat setiap hari. Selitlah di mana-mana ruang sekalipun, buatlah 2 rakaat. Tulis di atas kertas macam mana nak istiqamah dari segi sudut psikologi, dari segi sudut pengurusan diri. Tulis atas kertas amalan harian kamu nak buat apa. Nampak tak sahabat? Buat amalan harian kamu tulis atas kertas. Itu akan mendisiplinkan kamu. Kemudian ganjarkan diri kamu dengan ganjaran-ganjaran yang positif. Untuk mengekalkan kamu kekal berada di situ. Pada waktu yang sama. Ingat pesan saya baik. Alhamdulillah semalam dapat tahajud. Hari ini dapat tahajud. Minggu lepas 7 hari tak pernah tertinggal tahajud. Itu boleh menyebabkan kamu lalai juga. Menjadikan kamu sombong dan angkuh. Iblis ni dia punya game. Kau tak akan faham. Dia berada di tempat engkau beribadah. Dan kau percaya engkau dah beramal. Engkau percaya engkau takwa. Kau percaya engkau beriman. Sedangkan dia duduk kat tempat tu. Dia tengi engkau. Dia jadikan kau sombong, kau angkuh. Kau percaya engkau alim. Habis iman kau. Engkau percaya engkau baik. Habis iman kau. Engkau percaya engkau barak. Habis iman kau. Allahu Akbar. Bila tengok orang pandangan kita. Apa? Dah mati kita. Apa nak jadi? Tua-tua pun mengumpat. Allahu Akbar. Buatlah tahajud sikit. Banyak zikir. Apa nak jadi? Nampak? Engkau cakap ni tu sampai tak kat orang? Tak sampai. Engkau pergi sampaikan sekarang. Engkau cakap dalam bentuk yang paling mudah, paling hikmah. Engkau doakan hidayah untuk dia. Itu yang merosakkan iman kita bila kita menilai orang.
Kan? Sebab tu senaraikan perkara apa nak buat. Okey, bangun pagi pukul 4 pagi, pukul 4.30 pagi. Bangun, okey, apa perkara kamu nak buat sampai kamu tidur. Senaraikan semua tu. Itu akan menjadikan kamu lebih disiplin. Itu guideline hidup kita. Itu guideline supaya kita tak langgar. Tak terkeluar daripada guideline kita. Main bola sepak kau tak ada garisan tepi tu, kita main sampai dalam stadium. Kita main sampai kat tempat bola, tempat orang duduk, tempat penonton duduk kita main. Tendang sana pergi sini, sampai kat parking kita pergi. Sebab tak ada garisan. Referee pun tak tahu nak tengok macam mana. Kan? Sebab salah sebab tak ada garisan. Main takraw, tak ada garisan. Main bola baling tak ada garisan, apa jadi? Habis lah kita, betul. Itulah panduan, guideline. Senaraikan. Okey, bangun pagi-pagi je, mandi, lepas mandi, okey, start yang pertama. Apa dia? Bangun je nak baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma firli. Contoh, bacalah doa tu. Subhanallah, baca. Lepas tu apa nak buat? Pergi mandi. Lepas mandi buat apa? Kan? Ambil dulu solat tahajud. Ambil solat wuduk 2 rakaat. Ada orang nak buat solat wuduk? Buat. Itu amalan bila berrabah. Buat solat sunat wuduk 2 rakaat. Tak nak, ambil terus tahajud. Ambil taubat. Ambil solat hajat. Kan? Nak buat 2 rakaat boleh, nak buat 4 rakaat boleh. 2. Kalau boleh, buat sikit tapi istiqamah. Baca Quran. Lepas tu nak buat apa? Selang-seli. Ini package dia. Sebelum subuh, ini perkara-perkara kena buat. Tak kisahlah mana utama dulu. Boleh mulakan apa saja. Kan? Solat tahajud ada, solat hajat ada, solat taubat ada. Subhanallah, baca Quran. Baca Quran apa pecahkan? Nak baca surah apa? Aku nak baca surah Al-Kahfi. Aku nak baca surah Al-Mulk, nak baca surah Yasin. Buatlah. Subhanallah, senaraikan. Lepas tu, kan? Istighfar wajib. Sebab tu dalam Quran Allah nyatakan istighfar duduk letaknya sebelum azan subuh. Okey, buat istighfar semampu yang boleh. Okey, aku nak buat 100 kali. Buatlah 100 kali. Alhamdulillah, buat dulu. 100 baru naik. Kemudian ni jangan buat terus. Nak naik selepas amalan 40 hari. Kan? Baru kita cuba naikkan sikit. Biasakan diri. Dah, solat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu lelaki, wajib pergi surau. Wajib pergi masjid. Kan? Solat sunat dulu dalam kat rumah. Solat sunat dulu, faham? Solat sunat 2 rakaat. Settle kan? Masih dalam perjalanan nak pergi masjid. Contoh, ada orang ditunggu azan kat masjid. Lagi cantik. Nampak tak? Lagi cantik sebab dia jimat masa. Kan? Sebab bila lawangan azannya, ambil 2 rakaat, maka satu lagi. Kena buat apa? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim astaghfirullah. Itu amalan tu. Kan? Kena buat. Subhanallah 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim astaghfirullah. Itu maknanya sebelum solat fardu. Wajibkan diri solat sunat. Sebab itu orang paling kaya. Kalau kamu tengok Bill Gates kaya, maka dengan solat sunat 2 rakaat itu kamu lebih kaya pada semua orang kaya di dunia. Kan? Solat sunat. Sebab dia lebih mulia daripada dunia dan isi-isinya. Ini tuan-tuan yang main. Amalan-amalan kecil yang Nabi tak pernah tinggalkan, dia jadi besar. Mana amalan-amalan yang Nabi buat, otomatik besar. Walaupun dia sunat. Jangan remehkan. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Lepas habis tu, njud. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Njud 100 kali. InsyaAllah ada guideline. Buat sampai habis. Kalau kamu nak dapat semua perkongsian-perkongsian ini, lebih details, lebih mendalam. Kita selam sambil kita ambil sebanyak mungkin ilmu. Supaya kita tak tenggelam dengan nikmat dunia. 24 bulan 12, seminar bersama Pak Riz. Kita bercerita banyak perkara ni. Daripada pagi sampai petang kita buat program di Setia City Convention Center. Seminarnya bukan mahal pun. Kan? Sekadar RM30 je seorang. Allahu Akbar. Sangat murah lah. Kan? Allahu Akbar. Kalau akulah jadi peserta, aku pergi lah. Kan? Sebab aku dah memang kena pergi sebab aku yang ceramah. Kan? Subhanallah. Kan? Setia City Convention Center. Orang di muka buku boleh dapatkan maklumat tu direct. Orang di TikTok kan boleh dah pergi kat Bayu. Wallahualam. Next. Daripada Aslinda. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nak sangat ketenangan dan keinsafan dalam bersolat. Macam mana caranya? Hidup kalau nak tenang, dah Allah bagi tahu. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Jadi macam mana kita nak ingat Allah? Sebab formulanya Allah bagi tahu, faskuruni askurukum. Siapa ingat aku ingat dia. Alah, setiap masa saya ingatkan. Kalau saya ada isteri yang saya sangat sayang.
Tapi ketika saya ingat isteri saya, belum tentu isteri saya ingat saya. Mungkin dia tengah main handphone, mungkin dia tengah tengok cerita Korea, mungkin dia tengah layan anak-anak, mungkin dia tengah masak, mungkin dia tengah basuh baju. Semua keadaan itu menyebabkan dia tak ingat saya pada waktu itu. Tapi di saat kau ingat Allah, demi Allah, wallahi, Allah balas, Allah ingat engkau. Engkau baca surah Al-Fatihah, engkau baca, kau belajar betul-betul surah Al-Fatihah tu. Engkau hayati surah Al-Fatihah tu. Kau tahu tak, setiap engkau baca itu Allah balas. Engkau selawat setiap hari, setiap kali engkau selawat, Allah balas. Ini semua amalan-amalan kau jangan tinggalkan. Bila kita baca surah Fatihah, automatik dalam solat kan. Setiap engkau baca tu, Allah balas tuan-tuan. Engkau baca surah Al-Mulk, Allah tak balas. Engkau baca surah Al-Baqarah, Allah tak balas. Engkau baca surah Al-Maryam, Allah tak balas. Tapi engkau baca surah Al-Fatihah, Al-Fatihah, surah pembuka, maka Allah balas setiap apa yang kau baca tu. Allahu Akbar. Surah Fatihah mewakili kehidupan kita secara keseluruhan. Mewakili Al-Quran tu 114 surah. Allahu Akbar. Subhanallah. Baca surah Fatihah tu, jadikan satu amalan. Subhanallah. Dan bila kamu ingat Allah, Allah pasti ingat kamu. Itu adalah formula yang paling mahal. So macam ni ingat Allah, Paris, susun jadual hidup kamu. Jangan sampai terkeluar daripada akhirat. Matlamat ni. Susun hidup kamu, jangan sampai kamu kejar dunia melebihi kejar akhirat. Tak salah jadi orang kaya. Tak salah pakai Ferrari. Tak salah nak beli rumah banglo. Tak salah. Macam saya pergi 2 hari semalam, tadi kan, 2 hari lepas, kan, ketika saya melawat ziarah kawan saya. Rumahnya ada lift. Ada air terjun. Lantainya ada air yang mengalir. Ikan semua tengok lantai tu. Saya jadi bangga. Sebab dia orang yang pegang agama. Hafiz 30 juzuk. Mak bapak orang pegang agama. Subhanallah. Pandangan orang tu hak dia. Pandangan kita sesama teman dan kawan, rakan seperjuangan, kita lihat ini orang yang sumber inspirasi kita. Kita pun nak berjaya. Kita pergi tengok tahfiz dia kan. Wah, subhanallah. Kan? Satu pencapaian luar biasa yang menyebabkan kita rasa semangat nak teruskan perjuangan. Sebab tu kita penting berkawan dengan orang baik. Jadi macam mana saya nak istiqamah supaya saya tenang jiwa saya, kemudian saya bawa jiwa yang tenang masuk dalam solat. Sebelum jiwa yang tenang kita bawa masuk dalam kubur. Sebelum jiwa yang tenang dibangkitkan bertemu dengan Allah dalam perjalanan yang sangat jauh di padang akhirat nanti. Semuanya bermula di sini, sahabat. Kawan dengan orang baik. Kau kawan dengan musibat, kau kawan dengan orang kusuk masai. Kusuk masai macam mana? Cerita dia bukan-bukan, mengumpat orang, cerita seks. Tak ada kerja lain. Kalau duduk dengan ramai-ramai lelaki, cerita perempuan. Sambil daripada kita zaman remaja sampai kita tua nak mampus, masih cerita perempuan. Engkau tak pening kepala ke? Engkau tak muak ke? Engkau tak muntah ke? Asyik cerita nak kahwin 3, kahwin 4, kahwin 2. Apakah satu kebanggaan nanti kau nak cerita 2, 3, 4 ni? Allahu Akbar. Kalau aku duduk je, apa baris satu penakut? Ini bukan soal takut atau tak berani. Soal ni, aku fikir bagaimana nak bawa orang datang masjid. Aku fikir macam mana nak buat orang kenal Allah. Aku fikir macam nak berjuang supaya kalimah la ilaha illallah tu pada orang yang dah kenal, maka tersemat dan tak tercicir walaupun sesaat. Bagaimana kita nak buat orang untuk kembali kepada Allah? Bagaimana kita nak pastikan anak-anak muda kat luar sana, anak remaja umur 12 tahun, 13, 14 tahun, datang madrasah nak pegang Quran? Bagaimana kita nak buat mak bapak yang dah ada anak yang kat sini, dia juga pegang Quran? Subhanallah. Ini perjuangan kita. Perjuangan bukan hanya nak sekadar nak tambah isi 2, 3, 4. Kekuatan kita bukan terletak di situ. Tak mampu, tak payahlah. Nabi pun tak jadikan itu penyebab masuk neraka. Kalau kita rasa tak mampu, tak payahlah. Yang perjuangan yang wajib kita perjuangkan adalah untuk menambah iman manusia. Untuk bawa orang datang ke masjid. Mengimarahkan masjid. Kau tak malu ke kau jadi imam? Kau tak malu ke kau jadi pengurusi masjid? Masjid kau kosong tapi masjid kau cantik. Subhanallah. Masjid kau cantik macam maligai tapi masjid kau kosong. Adakah kau jadi ketua hanya sekadar nak cantikkan bangunan tapi gagal mencantikkan iman orang, nak cantikkan adab orang, akhlak orang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Maka nak bahagia tu sahabat-sahabat, dengan siapa kamu berkawan, tengok gaya hidup kamu. Maka bila kamu bahagia dalam kehidupan kamu, kamu akan bawa bahagia tu dalam solat, bertemu dengan yang memberi bahagia tu. Maka bila siapa-siapa dapat bahagia ketika solat, tak tergesa-gesa, dia solat dengan tenang. Satu orang kita kalau orang dah solat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dengar orang baca Al-Fatihah. Engkau tengah ambil duduk, kelang kabut berlari, tak payah. Bila engkau berlari, engkau tergesa-gesa. Solat ni untuk orang tenang. Semoga roh engkau nanti dia angkat juga tenang. Maka datang dalam keadaan tenang, tak payah berlari. Semata-mata nak kejar supaya tak tinggal saf.
dah kau lambat. Relax, Nabi ajar tenang, jalan tenang. Kalaupun Assalamualaikum warahmatullahi, kau dah tertinggalkan. Tapi ketika kau solat, kau tetap dapat pahala berjemaah. Kau nak buat apa? Islam ni senang. Islam ni, umat Muhammad ni Allah muliakan. Sehingga para Nabi dan Rasul minta pada Allah jadi umat Muhammad. Kau tak minta kan? Aku tak minta dapat. Sebab itulah kau tak rasa nikmat. Kau jalan relax. Sampai masjid orang dah keluar masjid. Jangan risau. Kau dapat pahala jemaah. Macam tu sayangnya Allah kepada umat Muhammad. Kau nak apa lagi? Kalau kau pergi majlis 5 orang, kedui, orang semua dah keluar, aku tak payah masuk lah. Memang tak ada apa dah. Tuan rumah kata, alah kenapa datang lambat ni, Pak Riz? Alah, tak ada apa, nak hidangkan ni. Alah, keluar-keluarkan biskut. Tapi Allah hidangkan kita sama macam Allah hidangkan jemaah yang pertama tadi. Sedikit pun nak buat tak tarik. Silap-silap yang kemudian tu lebih banyak keuntungan dia sebab dia dapat solat dengan tenang. Kan? Dia hidupkan apa yang Nabi hidupkan. Allahu Akbar, subhanallah. Faham ke faham? Next. Nur Asia Tua. Nur Asia Tua. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak menghadapi suami yang panas baran? Suami yang panas baran, anda jadi penyejuk. Kalau suami panas baran, anda panas baran, maka kedua-duanya nanti membuka ruang kemurkaan Allah. Seorang isteri, anda bertuah, saya nak ucapkan tahniah kepada anda. Saya tak mampu nak keluarkan sijil, nak bagi pada anda, tapi bicara saya lebih mahal daripada sijil. Apa dia? Orang yang dapat suami baran, kalau dia sabar, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan kamu. Orang yang sabar dengan baran suami dia, orang yang tenang hadapi suami dia punya kerenah, dialah manusia yang disebut kan sebagai ahli syurga. Subhanallah, dia tenang hadapi suami dia. Dia relax hadapi suami dia. Suami dia marah, pam. Kadang-kadang suami punya gila, tak salah pun dia marah. Dah gila, nak cakap macam mana? Otak dah sivil, otak dah tak betul. Kan, skru dah cabut. Dia marah kita, sikit silap dia marah. Kalau anda benar-benar sabar, dan anda taat pada Allah, dengan kesabaran tu anda menterjemahkan ketaatan anda pada Allah SWT, anda lah manusia paling untung. Puan kena faham tau. Seorang ulama, dia kena berguru berbelas-belas tahun. Dia kena hafal ayat-ayat panjang berjela. Menelaah pelbagai kitab. Subhanallah. Dan kedudukan dia masih tak mampu kalahkan anda. Yang Allah puji anda sabar. Kau faham, nampak tak? Belajar sampai Yaman, belajar sampai Jordan, belajar sampai Al-Azhar. 4 tahun, tambah lagi tahun, belajar 4 mazhab di Afrika. Kan, menguasai pelbagai kitab, hafal macam nak gila. Siang malam hafal. Kan, tapi datang seorang wanita macam anda, suami maki sabar, suami hentam sabar, suami hina sabar, suami caci sabar. Oh, ini kalau persatuan wanita dengar ni, dia kata ni orang gila babi bodoh. Aku tak cakap sebab aku cakap kerana itu pernah dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Kan, sabar. Orang yang sabar ni, kan, syurga Allah kata. Allah yang kata. Dalam Quran Allah kata, siapa yang sabar dan reda dengan apa yang aku uji. Suami baran bukan datang daripada kilang arak tu. Suami sebaran bukan datang daripada kilang kayu api tu. Suami baran datang daripada Allah yang hadirkan dia. Allah yang hadirkan dia untuk kamu. Sebab Allah nak bagi syurga pada kamu. Maka kamu sabar, insya-Allah berjaya. So, apa tekniknya ketika nak sabar ni? Supaya kamu boleh hadapi. Jaga amalan. Jaga amal. Kamu jaga zikir. Sebab bila kamu banyak zikir, marah tu bertukar jadi sejuk. Bila kamu jaga zikir, kan, rasa gelisah bertukar jadi tenang. Sebab itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kan, Allah boleh tukar. Pernah tak duduk panas terik macam ni, tiba-tiba mendung hujan? Ini semua kuasa Allah. Manusia tak boleh buat. Nampak tak puan? Bila kamu jaga zikir. Pak Rin nak zikir apa? Apa saja zikir yang kamu rasa kamu boleh amalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, dengan kalimah la ilaha illallah, tolong aku ya Allah. Aku hamba-Mu yang kurang sabar. Aku hamba-Mu yang cepat nak marah. Aku hamba-Mu yang banyak tersilap ya Allah. Aku takut aku menjadi isteri yang cepat memarah ya Allah. Aku tak mampu nak hadapi, tolong aku ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Apa saja jenis selawat. Ya Allah, dengan berkat selawat, tolong aku ya Allah. Engkau yang takdirkan aku dapat suami macam ni ya Allah. Engkau tahu siapa aku. Aku mohon ya Allah, agar aku kenal dia, aku bantulah aku ya Allah untuk sabar ya Allah. Kalau kamu pilih untuk kekal dalam hubungan itu, kamu sabar. Kalau kamu rasa bahawa hubungan ini patut dileraikan, tak patut dipertahankan, maka kamu pilih jalan itu.
Kan pergilah jalan Islam, mohon. Nampak tak? Tapi kalau kamu pilih jalan ini, kamu berhak untuk sabar. Kamu wajib untuk sabar. Sebab untungnya sangat besar. Pahit itu obat. Pahit itu obat. Allahu Akbar. Orang sakit biasa ingat Allah. Orang senang selalu lupa Allah. Aduh ya Allah. Nampak? Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Ya Allah. Ada orang sebut, aduh Rina. Aduh Leha. Mana ada? Aduh ya Allah. Aduh ya Allah, sakit ya Allah. Allah. Solat pun tak buat. Tapi dia ingat Allah ketika sakit. Nampak tak? Aduh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, sakitnya ya Allah. Allahu Akbar. Marah tak marah? Isteri kata, sabarlah bang. Awak sabar. Pandai sabar. Allah. Kan? Allah tetap disebut walaupun dia marah. Nampak tak? Jadi, sakit itu adalah ubat yang paling mahal untuk kita ingat Allah. Allah hadirkan suami yang baran, suami yang kaki maki. Boleh sabar tak? Boleh. Belajar untuk sabar. Sebab itu adalah kunci syurga. Kalau saya kata, okey tuan-tuan, kita ada pertandingan 40 hari. Siapa sabar tidak melawan suami, kita okey ini peserta-pesertanya. Okey, alhamdulillah kita ada 12 peserta untuk pusingan yang pertama. Alhamdulillah, nama kenalkan. Oh, Lina. Okey, apa masalah awak? Kena maki, kena hamun, kena caci depan orang ramai. Okey, alhamdulillah. Awak nama apa? Zurita. Oh, nama sedap Zurita. Kenalkan masalah awak. Okey, kena maki, kena hamun. Okey. Tak salah pun kena maki. Oh, dilempar dengan baju. Sesekali lengan lesong. Oh, selalu perempuan paling lelaki. Okey, terima kasih. Yang ni, oh namanya. Oh nama hebat Isabella. Okey, Isabella, apa masalah awak? Oh, suami baran. Depan kawan-kawan maki, hantar mesej bukan-bukan. Okey, 10 orang, 12 orang tadi. Alhamdulillah, pertandingan kita akan bermula sebentar nanti. Anda akan diletakkan di sebuah rumah, dikawal dengan CCTV, dan suami anda duduk dalam rumah yang sama, dalam blok-blok yang telah dibentuk. Kan, kita memang suruh suami anda marah anda. Memang kita bagi makan kari-kari supaya marah anda hari-hari. Kita tengok siapa isteri yang sabar. Setiap isteri yang sama selepas 40 hari, kita bagi kunci rumah berharga 1.5 juta. Anda nak? Menjerit dua nak. Allah bagi kau kunci syurga, kau senyap, kau malas. Kau merasa, tak boleh. Suami kata, awak ni, awak pun sama lah. Jangan banyak cakap lah. Itu kunci jamban pun tak dapat. Yang kata kunci syurga, kunci jamban pun tak dapat. Faham? Boleh faham cerita tu? Nak cerita lebih lanjut, 24 bulan 12. 24, kalau Allah izinkan kita, Allah panjangkan usia kita ke arah tu, sihat kita, wa'afiat, kita jumpa tahun 24 bulan 12. Nak dapat cerita banyak. Next. Daripada sinar cahaya. Ya, sinar cahaya. Macam mana kalau bekas sinar matamu bagai lagu apa tu? Rahim Ma'ruf. Tengah sakit ni dia. Dia macam mana keadaan dia? Itu kena serangan jantung, wallahu alam. Ya. Macam mana kalau bekas isteri, anak tak bagi bekas suami jumpa dengan anak? Bekas suami tak bagi jumpa anak. Bekas isteri. Macam baik sana. Macam mana kalau bekas isteri anak tak bagi bekas suami jumpa anak? Wah. Okey. Tak kisahlah bekas isteri atau bekas suami, tak bagi jumpa anak. Kalau kita ada rights, dapat perintah mahkamah, kita boleh fight. Tapi semua melibatkan duit. Saya cadangkan beginilah, puan. Encik, puan ke siapa ke, saya nak fahamkan soalan ni. Kan saya tak tahu siapa punya yang lelaki tak dapat jumpa anak ke, yang si ibu ke, si suami. Kadang-kadang Isteri tak bagi jumpa anak. Isteri tak bagi jumpa anak. Ayah tak dapat jumpa anak lah. Ayah tak dapat jumpa anak. Senang ayah. Senang ayah. Kau jangan nangis ayah. Kita jantan ayah. Kau jangan nangis, kau jangan sedih. Engkau ada dua tangan ni. Dua tangan ni kalau kau gabungkan jadi kuat. Kalau kau bergerak sendiri, kau jadi lemah. Kau gabungkan 10 jari ni, kau jadi kuat. Ya Allah, kalau aku benar, ya Allah. Kau samakan iman anak-anak aku, ya Allah. Aku nak bertanggungjawab kepada membesarkan anak-anak aku, ya Allah. Tapi aku nafikan oleh isteri aku. Ya Allah, kalau aku benar, ya Allah. Kalau kau sedar, kalau kau tahu, ya Allah. Kau maha mengetahui, ya Allah. Yang aku ni benar-benar nak bertemu dengan anak, nak bangunkan dia, akhlak dia. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Kau minta bantuan Allah. Buat amalan 40 hari. Buat solat hajat 40 hari, jangan berhenti, insya Allah. Tak dapat, buat lagi. Dapat, tetap dapat. Hanya masa menentukan. Awak nak tengok siapa kamu. Buat amalan 40 hari saya pernah kongsikan. And seperti mana saya pernah kongsikan, ini amalan saya dapat daripada wali Allah. Jadi saya kongsi kepada anda. Jangan tanyalah siapa wali Allah tu, ya je. Kau mana kenal ni siapanya. Kan? Ikut. Tak nak ikut tak apa. Kan? Sebab tak kena bayar pun. Kan? Rakaat pertama selepas baca surah Al-Fatihah, baca ayatul kursi 10 kali.
Rakaat kedua selepas baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Sujud terakhir minta bantuan Allah, insya-Allah. Manusia yang paling hebat ada manusia sentiasa tak pernah putus meminta-minta pada Allah bantuan, ihsan, kasih sayang dia. Anda ada hak, you ada rights, ada hak untuk jumpa anak-anak kamu. Kadang-kadang isteri, kalau kamu ada isu bab akhlak, bab adab, bab karakter, anda tahulah siapa anda. Kan kadang-kadang isteri takut nak jumpakan anak dengan bekas suami sebab suami pemabuk, suami baran, suami suka naik tangan, suami suka membesarkan anak dengan duit. Kadang dijumpa je dia buruk-burukkan isteri, atau dijumpa je buruk-burukkan suami. Itu semua boleh berlaku. Kan, belikan handphone, belikan ni, belikan tu, semata-mata nak orang sayang pada dia. Ingat pesan saya, anda takkan mampu beli dunia ni. Jadi apa yang anda patut buat ialah beli hati orang dengan kasih sayang. Beli hati orang dengan kasih sayang. Bicara yang baik, kamu akan menang semua hati orang. InsyaAllah, terutama anak-anak kamu. Kan? Doa jangan putus. Subhanallah. Sampaikan harapan kamu, keinginan kamu pada Allah SWT. InsyaAllah bantuan Allah pasti sampai. Berbisik di lantai, bergetar di langit. Letakkan lafaz kata-kata doa anda di lantai ketika sujud, sampai pada Allah. InsyaAllah. Dengan ikhlas, dengan keinginan mendalam, InsyaAllah sampai. And jangan bergaduh-gaduh, jangan bergebut anak. Anak tak berhak untuk menerima kesulitan yang kamu cipta sendiri. And kamu yang berkahwin, kamu yang nak berpisah, atas apa juga alasan, jangan susahkan anak. InsyaAllah, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kalau anda benar, anda pasti menang dalam pertarungan di dunia ini, InsyaAllah. Kalau anda benar, anda pasti dapat hak anda. Ada jalur perundangan. Kalau anda rasa nak gunakan jalur perundangan, laluan perundangan, jalan perundangan, jangan gunakan, silakan, insya-Allah. Dan subhanallah. Tapi kalau anda rasa tak sampai hati memisahkan anak daripada ibu dia, kan? So anda gunakan belas ihsan anda tu, hadap kepada Allah. Anda hantar pada Allah, ya Allah, aku beri ihsan pada isteri aku agar dia jaga anak-anak aku. Wahai Allah, kalau ini yang kau nampak satu perbuatan yang kau terima, yang kau reda, ya Allah, tolong aku, ya Allah, selamatkan anak-anak aku. InsyaAllah anak kita akan selamat, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Next. Daripada Cik Saiful Nazira. Assalamualaikum Pak Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak tegur orang yang lebih tua tentang solat? Kalau nak tegur orang lebih tua, maka kita kena jadi tua. Kalau nak tegur orang lebih tua, teguran kita hikmah. Allahumma faqihu fid din wa alimhu hikmah. Jadilah orang berhikmah. Bicara kita bicara yang tak sentuh hati dan perasaan orang, sampai dia sakit, dia benci. Kan? Sebab manusia hari ni dia tak pandang. Manusia hari ni dia bukan pandang apa yang kamu sebut, dia pandang siapa yang menyebut. Itu masalah kita pada hari ni. Jadi sahabat-sahabat, dekat dengan orang dengan niat nak dakwah, dekat dengan orang untuk bersahabat. Bila kamu bersahabat, kamu senang melafazkan kata-kata yang baik-baik. Dengan orang tua, dia tak sembahyang, kamu jangan erdik-erdik dia. Sebab hidayah milik Allah, bukan milik kita. Maka kita tunjukkan akhlak. Satu Nabi, dalam urusan dakwah Nabi, perkara paling besar yang Nabi buat, kan, ialah qudwah hasanah. Nabi terjemahkan akhlak yang terbaik. Bila kamu ada akhlak yang terbaik, ada ketika ni tuan-tuan, orang tengok anda, orang ingat Allah. Oh, tu mahal tu. Siapa dapat tu? Anda manusia paling bertuah. Orang tengok anda, orang rasa nak kembali pada Allah, nak buat benda baik. Orang tengok anda, kamu tak payah paksa orang. Engkau jangan tipu orang. Engkau jangan heret orang untuk pandang kau mulia. Itu semua nanti Allah jatuhkan ujian besar. Nanti Allah jatuhkan ujian yang akan Allah tarik, dan penghinaan tu akan datang sendiri. Jangan. Kan? Buat akhlak yang baik. Tak payah nak sebut-sebut, tak payah nak ungkit-ungkit, tak payah nak pergi upload dalam Facebook, dalam TikTok, dalam Instagram, tak payah. Kau buat je benda baik. Allah tahu urusan Allah. Engkau buat urusan kau. InsyaAllah ada banyak orang akan dapat tempias dengan akhlak baik engkau. Contohnya bapa saudara tak solat, ziarah dia, bawa buah tangan, nampak tak, borak-borak dengan dia, langsung tak sebut, tak sentuh bab solat. Kan? Perlahan nak dekat, masukkan jarum dalam benang, masukkan benang dalam jarum. Kan? Tak boleh gopur apa, tak boleh nak tergesa-gesa. Mata pun nak kena terang. Kadang-kadang pinjam mata orang, nak kau tolong-tolong cucuk kan,
Ni adik-adik tolong susutkan. Tolong kan? Nampak tak? Kadang-kadang kita minta hadiah daripada orang. Kita minta pandangan orang. Itu juga satu kaedah dia. Nampak tak? Subhanallah. Berkawan dengan orang yang kamu nak dakwah. Tunjukkan akhlak yang baik. Lama kelamaan, dia akan mempengaruhi sikit sebanyak. Kemudian minta izin nak solat dalam rumah tu. Buatlah solat hajat ke. Ya Allah, aku solat hajat ni ya Allah, untuk minta bantuan kau ya Allah, agar apa yang aku harap ini sampai pada engkau. Berilah hidayah pada bapa saudara aku. Berilah hidayah pada mak saudara aku. Dia daripada dapur dia tengok je solat. Engkau solat apa ni ngah? Engkau solat apa ni? Apa jang? Engkau solat apa ni tam? Tak ada apa ni, solat sunat 2 rakaat je. Oh ya ke? Dia tanya, nampak? Maknanya dia 6 bulan ambil tahu. Betul tak? Itu cara dia. Kan? Belanja makan. Subhanallah. Kita bawa anak kita dengan isteri kita, kita makan dengan keluarga kita. Keluarga kita ni present akhlak yang terbaik. Keluarga kita present adab yang terpuji. Keluarga kita present Islam, the real Islam. Jangan main handphone. Ayah dah pesan ni dalam kereta tadi, ayah pesan. Jangan main handphone, tolong. Ayah nak dakwah pada ahli keluarga yang lain. Jadi anak-anak ayah, tolong bantu ayah. Jangan keluarkan handphone. Allah ayah, tolong ayah boleh tak? Kan? Tak nak tolong ayah, ayah gampas handphone. Mana kau nak? Letak sekejap handphone atau gambar terus? Tentu anak kata letak handphone. So, semua simpan dalam kereta. Bila simpan dalam kereta, anak tak ada ruang nak pegang, nak tengok, nak... kan? Semua tengok kiri kanan, tengok, kan? Lagi bagus daripada dia main handphone. Sekarang dia paling aku menyampah, paling aku benci, paling aku tak suka. Kan? Ni aku lah. Korang aku tak tahu. Ni Pak Riz ni, apa dia? Sekejap-sekejap selfie. Sekejap-sekejap selfie. Sekejap-sekejap selfie. Orang tua tu tak ada siapa nak duduk borak. Engkau selfie anak beranak, adik beradik. Yang orang tua ni apa cerita? Sekejap selfie. Aku ingat lagi masa aku main motor. Kawan Pak Riz meninggal dunia. Dalam longkang tau. Kawan-kawan masa zaman saya di kumpulan motor. Besar ni kumpulan motor saya. Sampai sekarang kumpulan tu masih ada. Kita ni otak-otak lama lah. Dulu saya punya pakar yang tuan-tuan tahu tak? Kepakaran saya dulu ialah wheelie. Saya boleh wheelie motor Subhanallah. Main satu tayar boleh main 10 tiang, 12 tiang. Boleh main tu. Sekarang kalau tuan-tuan offer tak boleh buat lagi lah. Takut-takut motor tu hit aku ke tepi longkang. Ini dulu kita berani saya buat wheelie tu dulu. Kan? Dulu saya ingat lagi, saya kerja Pizza Hut dengan motor-motor Pizza Hut EX5. Pizza Hut masa tu tupai-tupai tu. Kan? Saya adalah grup yang pertama yang kerja special delivery. Dengan motor tu aku wheelie. dengan Pizza Hutnya motor tu wheelie tengah jalan raya. Boom. Memang saya punya kegemaran wheelie. Kan? Subhanallah dulu masa nakal. Allahu Akbar. Takkan dah tutup nak mampus pergi wheelie sekarang. Kan orang kata ni apa hal ni? Kan? Subhanallah pun tak berani dah. Kan? Tak berani dah. Memang ada niat tapi tak berani. Ada niat dah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Kan? Bila kita bawa anak-anak kita dekat dengan mak bapak kita, ajar dia berbual, ajar dia berbicara. Mudah-mudahan dengan cara itu mak bapak kita tak terbiar, malah didakwah. Dia akan tengok keluar sana, dia tengok, ya Allah bagus anak Sulaiman. Kau tengok anak yang lain, dia bercakap. Kau tengok yang lain, semua main handphone. Anak Sulaiman saja, kau perasan tak? Dia tak main handphone. Kan? Nampak dakwah dah boleh dekat. Dakwah dah boleh dekat. Allah Akbar. Faham? Ada soalan? Antara yang terakhir sebelum masuk zuhur? Daripada hamba Allah. Hamba Allah. Saya dah 2 kali kahwin cerai. Memang teringat kalau berdosa masa minta cerai dulu, tapi saya tak tahan dah. Puan, tak apa. Yang dah lepas kita banyak taubat. Kalau kita cakap yang lepas nanti membelenggu kehidupan kita yang depan. Subhanallah. Jadi puan, dosa tak dosa, buat solat taubat. Minta bantuan Allah supaya kita tak ulangi kesilapan-kesilapan yang lepas. Yang ketiga, yang seterusnya puan, andainya ada sesuatu yang baik pada Allah, mudah-mudahan ia dapat manfaat kepada hidup kita. Kadang-kadang Allah hantar yang baik, kita tak faham. Kita nampak terburuk. Akhirnya kita terlepas yang baik. Kadang-kadang Allah hantar yang baik, kita leka pandang yang lain, maka terlepas yang baik. Contoh macam madrasah Allah dah takdirkan anak masuk madrasah, dah bagus-bagus pegang Quran, dah hafal 1, 2, 3, 4 juz, tapi telinga ni gatal, dah lama tak kuik.
Dia tetap nak dengar cerita orang. Dia percaya apa orang cerita. Maka dia berhentikan anak dia yang sedang hafal, tak ada masalah langsung. Akhlak pun terpuji. Dia berhentikan anak dia. Dia pergi masuk sekolah. Dah bagus-bagus anak hafal Quran. Berlaku kes kat sekolah. Nampak tak? Anak dah bagus, berlaku kes kat sekolah. Faham tak? Nak masuk madrasah, habis. Anak dah mula tak selesa sebab dah ada dunia. Yang bermain dengan dunia. Nampak Sebab tu hidup ni, puan yang bertanya soalan, tak kisahlah. Yang tanyakan soalan tadi, tak kisahlah apa pun berlaku dalam hidup anda, jadikan itu pengajaran. Jadikan ingatan. Anda betul atau tidak, kan? Itu bukan perkara yang patut anda jadikan sebagai satu beban. Jadikan solat taubat berterusan. Anda buat amalan zikir. Jangan tinggal. Pertama, istighfar. Yang kedua, jangan tinggalkan selawat. Yang ketiga, minta Allah bagi kita keberkatan masa, agar kita ada masa untuk baca Al-Quran. Yang seterusnya, jaga solat fardu. Itu ranking paling atas. Solat fardu, jangan tinggalkan. Yang seterusnya juga adalah jaga hubungan kita dengan bapak. InsyaAllah kita selamat dunia akhirat. Saya Pak Riz daripada Madrasah Tafiq Quran Baitul Arabiah. Jangan lupa dapatkan Pak Riz Coffee. Kita ada projek korban. Jom korban dengan madrasah supaya duit anda dapat dimasukkan ke dalam akaun madrasah, dapat dimanfaatkan untuk perjalanan madrasah, untuk dapat manfaat dunia akhirat. InsyaAllah madrasah satu institusi yang perlukan duit setiap hari. Kalau bandingkan madrasah dengan masjid, madrasah lah perlu diberi keutamaan. Sebab madrasah perlukan duit setiap hari. Madrasah nak masak setiap hari, masjid tak masak setiap hari. Kadang-kadang dah masuk tabung dalam masjid. Cerita bukan kutuk masjid, tidak. Tapi masjid nak beli kapet daun, wujudkan dana baru. Kita pakai duit yang ada. Macam-macam kita nak buat. Apapun tuan-tuan, terima kasih sebab hadir. And yang ketiga, dana. Kalau ada sumbangan, sumbanglah kat madrasah. Kat mesin madrasah Pak Riz saja. And jom korban dengan madrasah. Beli Pak Riz Coffee. And hilang dahaga, dapat berkat. Dapat pahala. InsyaAllah. Pak Riz dari Madrasah Tafiq Quran Baitul Arabiah. Kita undur diri. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai ke penjualan bersama dengan Pak Riz. Okey, alhamdulillah di Melaka pun kita dah masuk waktu Zuhur. Jadi kita akan sebelum kita tamatkan live ni, kita nak ucap terima kasih jugalah kepada yang sudi meluangkan masa untuk nonton live bersama dengan Pak Riz, sama ada di TikTok maupun di muka buku, insya-Allah. Okey, yang nonton daripada TikTok mungkin kita boleh mention nama kat sini. Bagi gift kita ada Bintu Ismail, Zarif, Arniska, Cik Yam, Cik Azi, Liyash, Washida, Fadil, Saf, Putih Pucung, Syuib, Relili, Syafiq SP, Fahadi, Mama Yan, Edi Bro, Bunga, Relino, Fakyu, Azliha Hussein, Tok Mi, Isha Yusof, Aswanted, Ustaz Iqbal, Tok Jin 83. Terima kasih, dan ramai lagi lah yang mungkin ada nama-nama kita sempat bacakan. Dan kepada anda juga yang sudi menonton daripada mula kita bersiaran sehingga ke penghujung live, terima kasih. Jangan lupa untuk daftarkan diri kita dan keluarga kita ke seminar hashtag bersama dengan Pak Riz pada 24 Disember 2023 di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor. 24 Disember ya, insyaAllah puan. Informasi lanjut anda boleh berhubung dengan mana-mana tim Pak Riz, insyaAllah. Seterusnya kita ada projek ibadah korban untuk Raya Aidil Adha pada tahun ini dengan nilai serendah RM250 untuk satu bahagian lembu. Ada orang tanya, betul ke ni? Ya, betul. Nak tahu ada berhubung dulu dengan tim Pak Riz, kita akan terangkan macam mana caranya, insyaAllah. Seterusnya kita ada Pak Riz Coffee. Jika anda ingin mendapatkan Pak Riz Coffee dan rasa produk Pak Riz Coffee, boleh singgah ke TikTok Staff Pak Riz, ada back kuning di situ, boleh klik dan bolehlah dapatkan Pak Riz Coffee sambil membeli, sambil kita membantu ekonomi Madrasah Pak Riz. Dan kepada anda yang ingin menyumbang juga kepada Madrasah Pak Riz, anda bolehlah dapatkan kontak ataupun berhubung dengan mana-mana tim Pak Riz untuk membantu ekonomi Madrasah Pak Riz dengan memberi sedikit sumbangan, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sumbangan yang tuan-tuan sudi hulurkan, dengan bantuan yang anda sudi hulurkan, Allah ganjarkan kita semua dengan rezeki yang melimpah ruah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan, kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Zuhur. Kalau balik pukul 8 9 10 tak ada yang apa ni. Dia tak main, dia boleh kita